Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Hari ini kita mempelajari bab at-talaq. Daripada fiqh munakahat. Jadi di dalam fiqh munakahat ini kita ada beberapa tajuk yang kita akan pelajari. Di antaranya ialah talaq, yang pertamanya fasakh, khulu' dan kesan selepas perpisahan antara suami isteri dan poligami. Baik. Talaq ni ialah secara umum gambarannya ialah suami yang menceraikan isterinya. Suami yang menceraikan isteri, ya. Suami yang menceraikan isteri. Jadi manakala fasakh pula ialah qadi, qadi yang menceraikan atau yang memisahkan antara suami isteri. Manakala khulu' pula dia ada persamaan dengan talak. Dia ada persamaan dengan talak. Apa perbezaan talak dengan khulu' dan apa persamaan? Okey. Talak, suami menceraikan isteri, khulu' pun suami menceraikan isteri. Tapi khulu' ni dia khulu' ni isteri yang meminta suami menceraikan dia. Okey. Pertama, talab minal talab min az-zawjah. Kedua, dia ada badal, wang tebusan, badal khulu'. Jadi dua perkara lah yang kena ada pada khulu'. Yang menceraikan tetap suami juga seperti talak, tapi dia ada dua perkara yang membezakan antara khulu' dengan talak. Ialah pertama, khulu' ini memang zaujah tu sendiri yang minta. Kedua, khulu' ini dia ada badal, iaitulah isteri kena sediakan duit tebusan ataupun apa-apa saja barang yang bernilai sebagai tebusan dirinya untuk membebaskan dirinya daripada akad perkahwinan. Okey, habis. Talak. Dari segi bahasa, talak bererti al-hallu wal inhilal, iaitulah perlepasan ikatan ataupun alif nun ni. Kalau kita belajar saraf, inhilal ni berasal daripada wazan infa'ala, iaitulah sulasi mazid dengan dua huruf, iaitulah huruf alif nun. In kan, in fa'ala, asalnya fa'ala tambah alif dan nun, dua huruf kan. Jadilah in fa'ala, inhilal
In fa'ala yanfa'ilu infi'alan, in halla yanhallu inhilalan. Jadi inhilal ialah masdar daripada inhalla. Jadi alif nun kalau nak diterjemahkan dia bererti jadi ter. Jadi inhilal maksudnya terlerai, terlepas, terlerai atau terlepas. Baik. Halu syar'an, dari segi syarak, talak berarti halu aqdin nikah. Hal artinya apa? Melepaskan ataupun terlerai, bolehlah sebab al-halu peleraian kan. Okey. Peleraian akad nikah. Akad ni apa dia? Akad ialah simpulan, ikatan, perkahwinan. Okey. Dengan lafaz talak wa nahwihi. Okey. Halu aqdin nikahi bilafz talaqi wa nahwihi. Okey, kalau nak kira markah, halu aqdin nikah bilafz talaq, satu markah, wa nahwihi, dua markah. Satu markah lah. Jadi di sini satu markah, jadi dua markah. Okey. Maksudnya terlerai akad nikah semata-mata dengan lafaz. Bentuk lafaz itu ialah lafaz talak. Kalau selain daripada lafaz talak, kalau mempunyai maksud yang sama dengan talak, maka dikira talak juga. Itu yang dinamakan wa nahwihi, seumpama dengan talak, yang seerti dengan talak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil masyru'iyah at-talaq minal Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan fa imsaku bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak itu dua kali. Marrah ni kali, marrah satu kali, alif nun dua kali. Dua kali ya, alif nun tu dua kali. Marratan, musanna kan. Kalau rujuk kepada nahwu kita akan sangat faham keadaan nahwu lah. Fa imsak, fa ni fujiiyah. Imsak ni peganglah. Maka kalau selepas talak tu, kalau rasa nak rujuk balik, maka peganglah bini tu balik dengan baik, dengan cara yang makruf. Boleh pegang tu maksudnya tak nak lepaskan bini tu dengan cara merujuk. Kalau dah tak nak lagi, nak ceraikan juga, maka lepaskanlah dia. Tasrih tu lepaskanlah dia dengan cara yang ihsan. Ihsan tu melakukan kebaikan, seperti menceraikan dia dengan talak sunni, dan memberikan kepadanya mut'ah, dan juga kalau ada harta sepencarian, maka agih-agihkanlah dengan saksamanya selepas perceraian. Itu ihsan. Baik. Untuk markah, kalau kita menjawab dalil talak at-talaqu marratan, maka dah ada markah kat sini satu. Ini secara umum lah. Kemudian fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan, dia bergantung kepada panel nak bagi markah macam mana. Namun kita secara umum
Kalau kita jawab at-talaqu maratan, dah dapat satu markah. Fa imsakun, peganglah bini kamu tu selepas diceraikan, iaitulah maksud rujuk. Au tasrihum bi ihsan, atau lepaskanlah dia terus dengan cara yang baik, maka di situ satu markah. Daripada sunnah, an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, abghadul halal ila Allah, abghadul halal ila Allah at-talaq. Ya, sampai sini ialah at-talaq. Bughdun maksudnya murka, marah. Berbeza dengan makruh. Makruh ni dibenci, akrah, sangat dibenci kan. Bughdun marah, murka kan, marah. Jadi marah atau murka ada beza dari segi hukum. Okey, paling Allah Ta'ala murka sekali kalau seorang suami tu ceraikan bini dia. Baik, Allah Ta'ala tak suka. Kalau makruh ni tak suka. Jadi dalam bughdun ni automatik terkandung di dalamnya makruh. Jadi abghad tu lebih berat daripada makruh. Boleh? Dari segi markah ni pula, markah abghadul halal ila Allah, paling Allah Ta'ala murka perkara halal, yang paling Allah Ta'ala murka sekali ialah talak. Okey, kita mestilah menulis penuh baru dapat 2 markah. Kalau separuh sampai sini saja kosong, kosong markah. Dia mesti penuh baru dapat 2. Kalau separuh-separuh tak ada markah. Boleh? Ijma', senang aja. Kalau dalil ijma' tingkat 4 bagi SMA, kemungkinan lah. Ada juga soal dia kata hati dalilan masyru'iyati at-talaq minal ijma'. Contoh. Jadi jawapan senang lah, ajma' ulama. Senang ya. Kemudian ala masyru'iyati at-talaq, sama aja, mana-mana tajuk pun sama aja, cuma bezanya tukar tajuk ni je. Kalau talak, kalau khulu', kalau apa tu kafalah, kalau saum, siyam, kalau haji. Cuba tukar yang ni je, tajuk ni. Sebab tu kalau dalam SPM jawab dalil masyru'iyah menggunakan ijma', markah tak ada. Walaupun betul dalam ijma' ada mensepakati terhadap masyru'iyati sesuatu ibadat itu tapi kalau kita gunakan sebagai jawapan tak ada markah, kerana senang sangat lah, tak payah hafal. Hanya tulis ajma' ulama ala masyru'iyah. Jadi di sana seolah tak ada berlaku proses pembelajaran, menyebabkan dia tidak ada markah. Okey. Okey. Kalau minta dalil masyru'iyah, kalau SPM jangan jawab ijma', nanti tak ada markah. Hukum talak, kalau kebiasaan apa yang kita dapat bayangkan, apa yang kita dengar, kita terus saja mengatakan hukum dia makruh kan. Tapi ini yang perlu kita belajar. Asal hukum talak ni, asal sebelum kita membicarakan tentang pecahan-pecahan hukum, asal dia
apa? Makruh ke harus? Jawapannya ialah asal hukum talak ialah mubah. Harus seorang suami itu menceraikan isteri dia. Tapi bila keadaan yang tertentu, bila suami itu menceraikan isterinya, contohnya dia suka-suka nak cerai ataupun tak ada sebab benda pun, sebab kelas sikit je, berselisih tu biasa, dia kan suami isteri, biasalah. Baru sikit masalah dah cerai, tu dia akan pergi makruh. Dia suka-suka je nak cerai kan, tu makruh. Okey. Kemudiannya, kalau dia gaduh berperang, nak perang dunia ketiga, tak boleh nak damai lagi, suami isteri memang tak boleh lagi dah. Dah nak berbunuh dah, membahayakan nyawa, membahayakan orang lain. Jadi ketika itu dia akan jadi wajib. Tapi bila wajib ni dia ada syarat. Pertamanya mestilah keadaan genting. Keduanya mestilah ada hakiman, dua orang hakim yang memutuskan tak boleh lagi nak buat apa-apa. Yang terbaik jalannya ialah cerai. Kemudian ada yang haram kan. 1, 2, 3, 4. Bila keadaannya haram, kalau seandainya suami itu memang nak menanya bini dia tu dengan cara menceraikan, macam mana keadaan tu nanti kita bincang. Okay. Dan ada keadaan sunat. Sunat tu kalau memang suami tu dah tak boleh kontrol bini dia kan, dah tak boleh kontrol, malah bini dia mengaibkan suami dia dan memudaratkan suami dia. Kalau bini itu sampai memudaratkan suami dia dunia akhirat, dah tak boleh nak kontrol, maka ketika itu sunatlah untuk menjaga agama suami itu dan juga dunia suami itu. Menjaga agama, menjaga dunia dan agama bagi isteri. Okey. Itu gambaran secara umum. Okey. Kita pergi kepada pendetilan seperti mana yang terkandung di dalam buku teks. Hukum talak itu pertama wajib lah, yang seperti dalam buku teks. Yang tadi saya nak bagi gambaran tentang perkembangan hukum daripada asal hukum kepada perubahan-perubahan menurut keadaan tertentu. Hukum itu berubah mengikut keadaan. Al-hukmu yadurru min haitsu al-'illah. Illah sebab keadaan. Okey. Tapi dalam sini membicarakan terus kepada hukum itu sendiri. Talak boleh jadi wajib seperti tadi tu kita dah sentuh pada dua keadaan. Keadaan pertama, ni main point dia, fi halat syiqaq. Okey, ni satu. Kemudiannya idza ishtadda al-amru, dua. Ra'a hakiman, kena ada ra'a hakiman, dua orang hakim melihat. Ra'a ni lihat perlu dipisahkan, maka ketika itu barulah wajib. Jadi ada tiga keadaan. Pertama, mesti keadaannya keadaannya syiqaq, fi halat syiqaq, genting, bersangatan kan, dan istadda al-amru, bersangatan, keadaan memang dah genting, parah. Okey, kita kata parah lah, keadaan parah, tulis salin, keadaan parah. Kemudiannya genting. Okey, bolehlah kita nak gunakan istilah ni. Okey. Kemudiannya mestilah ada dua orang hakim. Mesti ada dua orang hakim yang memutuskan keadaan parah dan genting ini.
Kemudiannya mereka berdua ni membuat kesimpulan tak ada jalan yang terbaik melainkan pisah, maka ketika itu barulah keadaan menjadi wajib. Okey. Untuk markah jawapan fi halati syiqaq idza ishtadda al-amru. Sampai sini ya. Sampai sini satu markah. Ra'a hakiman at-tafriq. Ini satu lagi markah. Okey, itu markah dia. Okey. Markahnya di sana. Okey. Jadi kalau kita jawab halatu syiqaq baina zawjain idza ishtadda al-amru, ataupun kita potong ni, fi halati syiqaq idza ishtadda al-amru. Okey, satu markah. Wa ra'a al-hakiman at-tafriq, satu lagi markah. Okey, itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua ialah fi halatil ila, bila suami mengilakkan isteri dia, bila telah berlalu mudah tempoh ilak itu, maka wajib cerai. Ilak tu ialah suami mempulaukan isterinya tu dan langsung tidak menggauli, tidak ambil tahu, dia mengasingkan diri, dia berpisahlah, duduk di tempat lain, rumah lain, seperti Nabi telah mengilakkan isteri baginda. Bila tempoh ilak tu telah sampai 4 bulan, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu 4 ashhur, 4 bulan 4 bulan qamariyah lah, bulan Islam. Sampai genap betul-betul 4 bulan, itulah dia tempoh ilak. Lebih 4 bulan 1 hari, maka kira pisah, wajib cerai. Dia tak boleh lagi balik kepada bini dia. Jadi Nabi dia mengilakkannya tak sampai 4 bulan, hampir-hampir 4 bulan, maka Nabi kembali kepada para isterinya. Okey, maksud ilak. Ilak apa dia? Perbuatan seorang suami itu mempulaukan bini dia tu, duduk rumah asing-asing, dan dia langsung tak tanggung, langsung tidak ambil tahu, langsung tidak menjaga isterinya, langsung tidak menunaikan tanggungjawab, kan? Itu mana ilak. Untuk memberi pengajaran kepada isteri yang degil lah, kan? Okey, makruh. Poin dia ialah mustaqiman. Fi halati mustaqiman. Jadi keadaan zaujain mustaqiman. Okey, itu satu markah. Satu markah kat situ. Fayutalliqu bila sabab. Bila sabab maqbulin syar'an. Bila sababin maqbulin syar'an. Sampai situ lah, satu lagi markah. Tanpa ada sebab yang diterima oleh syarak. Okey, dapatlah satu markah lagi. Jadi satu markah dia 2 markah. Kalau kita katakan aukana sababuhu basitan, ini bonus, kan? Bonus. Yang terbaik ialah jawab sampai habis ya. Bila sabab daripada sini, kan? Jadi satu markah lah semua ni, satu markah. Okey, kalau kita sampai sini saja masih dapat satu markah. Okey, haram. Tengok ada 3 keadaan untuk menjadikan hukum haram kepada talak itu, ke atas talak itu. Pertama, fil haid.
Kedua, bila iwad, wala soal. Okey, kat sini ada 3 poin. Okay. Jadi kalau kita jawab bilakah hukum talak itu menjadi haram, kita jawab yang ni kan. Okey, dapat 2 markah kat sini. Kalau kita jawab semua-semua 1, 2, 3 ni pun 2 markah juga, kerana hukum talak, hukum haram pada talak tu soalannya 2 markah aja. Ataupun pada keadaan fi tuhrin. Okey, 1. Jama'aha fihi, 2. Qabla bayanil hamli, 3. Jadi ada 3 poin. Markahnya 2. Ketiga, idza kana indahu zawjat. Okey, 1. Yaqassimu lahunna, 2. Wa talaqa wahidatan qabla ayyufiha qismaha, 3. Mesti ada 3 poin ni baru dapat 2 markah kat sini. Okey, 2 markah. Jadi boleh pilih mana-mana satu lah. Okey. Tapi kalau soalannya menghendaki dua situasi hukum haram tolak, dia dua situasi yang menjadikan tolak itu menjadi haram, maka jawablah 2, 1, 2. Okey. Bilakah tolak itu menjadi sunat? Jadi kena perhatikan, tidaklah perempuan itu seorang yang afif, menjaga maruah, kehormatan diri, harga diri. Bila tidak ada la ni kan, la afifah, tidak menjaga kehormatan diri, maka ketika itu sunat. Okey, ini 1. Au yakhafa ahaduhuma alla yuqima hududallah. Okey. Salah seorang daripada keduanya itu merasakan takut dia tak dapat melaksanakan hukum ataupun had hudud sepadan Allah SWT. Au yakhafa, sama ada kedua-dua mereka tu, kedua-dua belah pihak takut tidak dapat menjaga hukum Allah, ataupun salah satu pihak takut mereka tak dapat jaga hukum Allah. Contohnya suami rasa dia tak dapat tunaikan hak dia kan, ataupun isteri dia merasakan dia selalu outstation, dia selalu kerja jauh-jauh, tak dapat selalu jumpa anak bini, suami dan anak-anak, dia takut tak dapat menunaikan hak dia dan sebagainya, maka lebih baik dia surrender dulu lah. Nanti daripada nanya nanti dia dimurkai oleh suami dia, lebih baik dia surrender dulu lah. Dia minta cerai, tapi tu minta cerai dah khuluk kan, atau dia bincang-bincang dengan suami dia, abang apa ni, eloklah ceraikan saya, dia minta kan. Bila dia minta, maka tak adalah makruh. Ataupun kata kita bercerai, minta juga lah. Tapi kalau suami dia tengok bini aku ni memang payah ni, biar aku ceraikan dia supaya aku tak tanggung dosa kan, maka kita sunat. Harus pula wajada li talaq sabab makbulun syara'an. Okey, wajada, ni poin dia. Ni 1 markah. Bukan, 2 markah. Okey, wajada sabab makbulun, sababun makbulun syar'an. Okey, itu je poin dia. Okey, habis.
rukun talak. Apa maksud rukun? Rukun ialah talak itu sendiri. Talak itu sendiri. Jadi talak itu sendiri, kita bayangkan apa yang ada dalam talak. Yang ada dalam talak, pertama suami, kedua isteri, kan? Mestilah mestilah isteri kan. Kalau tak ada isteri, siapa nak diceraikan? Kalau tak ada isteri kan, kalau tak ada isteri nak ceraikan siapa kan? Isteri pakai tudung lah. Macam mana? Isteri dia isteri dia kan. Yang keduanya lafaz talak kan. Talak. Okey. Jadi 1 2 3. Dah ada 3 lafaz talak. Jadi lafaz talak ni dinamakan sirahan. Sirah iaitulah lafaz lah. Sirah ialah lafaz lah, atau ucapan kan. Kemudiannya ada wilayah kuasa. Wilayah kan, kekuasaan. Kekuasaan suami ke atas isteri dia. Okey. Al-wilayah. Wilayah apa dia? Kekuasaan. Jadi dia dah 4. Okey. Yang kelimanya, mesti ada niat dalam hati suami tu nak cerai. Contoh, kalau dia tu main cakap-cakap je bahasa orang putih, bahasa Jerman, bahasa Perancis, dia cakap kat bini dia nak training bahasa Perancis kan, rupa-rupanya bahasa Perancis yang dia cakap tu berarti talak kan. Dia tak tahu, rupanya kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu kata aku ceraikan kau. Orang main-main dengan dia kan, dia tak tahu itu lafaz talak. Macam mana tu? Jatuh ke tidak? Jawapannya tidak, kerana tak ada niat, tak ada qasad. Niat, kalau dalam fiqh kata, dalam rukun kata qasad lah. Jadi kat sini 5, mesti ada qasad, niat dalam hati dia untuk menceraikan bini dia. Kalau dia niat untuk belajar, untuk training cakap, tapi dia tak tahu makna, tiba-tiba orang beritahu makna dia ceraikan bini, jadi tidak jatuh. La yaqa'u at-talaq. La yaqa'u at-talaq. La yaqa'u at-talaq biduni, janganlah tak tahu lah biduni ni apa, tanpa al-qasdi. Biduni al-qasdu. Biduni al-qasdi. Okey. Jadi kita nak ingat az-zawju zawjatu, thumma al-wilayatu as-sighatul qasdu, az-zawju zawjati, az-zawju zawjatu, al-wilayatu sighatu, thumma al-qasdu, niat. Okey, kalau kita tengok dekat dalam buku rukun dia, al-mutalliq tu, mutalliq ni dia az-zawju. Kalau kita kata az-zawju, boleh tak? Boleh, betul. Betul. Boleh, so maksudnya sama kan. Istilah dan lain, tapi maksudnya sama. Al-mutalliq az-zawjuah, al-mahal az-zawjatu.
niat zaujah kan. Al-wilayatu kan ya, kekuasaan. Kekuasaan suami ke atas isteri dia. Tapi ada ke suami tak ada kuasa ke atas isteri? Boleh ke? Dalam keadaan macam mana keadaan suami tak ada kuasa ke atas isteri? Itu kemudian ya. Kemudian mestilah ada lafaz tolak. Lafaz tu berbunyi tolak ataupun semakna dengan tolak kan, cerai ke, pisah ke, ataupun lafaz kinayah, baliklah, pergilah, tak nak tengok kau lagi, putus, pecah, apa lagi, yang semakna dengannya. Kalau diniatkan maka talak, kalau diniatkan lain selain daripada maksud talak maka tidak talak. Okey, mesti ada qasdu, niat. Az-zawju zawjatu al-wilayatu sighah, thumma al-qasdu. Okey, anwa' talak, jenis talak. Okey, jenis talak ni kalau dalam buku teks ini dia ditinjau dari aspek masa waktu bila dia dijatuhkan. Pertama dari segi bila kan, bila dia dijatuhkan. Talak itu dijatuhkan. Okey, yang keduanya kesan lepas talak. Kesan ni mesti selepas. Mana ada kesan sebelum atau ketika? Kesan mesti selepas kan. Okey, jadi jenis talak ditinjau pada bila dia dijatuhkan dan juga kesan mesti selepas. Okey, bila tu zaman lah, hasbi az-zaman, maka silap waktu, maka dia jadi bid'ah. Jadi talak kena betul waktu dia tu, barulah dia dinamakan talak yang mengikut kaedah sunnah. Mengikut kaedah sunnah tu dinamakan sunni. Yang tidak mengikut kaedah sunnah itu dinamakan bid'i. Kalau bid'ah itu tidak mengikut sunnah. Kalau tidak mengikut kaedah itu nama bid'i. Kalau ikut sunnah itu namanya sunnah. Ikut macam mana Nabi buat itu sunnah. Tapi ikut kaedah sunnah itu namanya sunni. Itu beza sunni dengan sunnah. Sunni dengan sunnah. Okey, jadi ada beberapa poin kat sini yang mesti kita perhatikan. Kalau nak menjadikan talak kita tu tak berdosa kan, talak kita itu mengikut kaedah sunnah, dapat pahala kat sunnah kan, dapat pahala lah. Ataupun sekurang-kurangnya tak berdosa. Pertama, ini dalam kes zaujah yang al-madkhul biha. Ni kes al-madkhul biha, ni kes utama dia. Kalau ghairu madkhul biha itu lain kes. Ini kes wujudnya hukum talak sunni, hukum talak bid'i ni adalah pada kes az-zaujah al-madkhul biha. Barulah wujudnya anwa' talak sunni dan bid'i. Okey. Jadi zaujah madkhul biha itu mesti dah dalam keadaan tahirah. Satu.
Keduanya, lam takun saghirah. 2. Wala ayisah. 3. Wala hamilin. 4. Okey. Jadi kalau kita kata tahirah ni pun sebenarnya dah cukup daripada haid dan nifas, kan? Tapi kalau kita nak tulis jawapan panjang-panjang, tahiratun min al-haid wan nifas, okeylah, lagi bagus, terbaik, lengkap maklumat. Tapi kalau kita kata az-zawjatu al-madkhulu biha tahiratun pun dah okey. Antakun az-zawjatu az-zawjatu al-madkhulah biha tahiratan. Dia khabar kana, kan? Khabar kana. Kalau kita tahiratan saja pun dah dapat satu markah. Okey. Kalau kita tak tulis madkhul biha ni, tengok pertimbangan daripada panel pentaksir. Kalau dia kata boleh bagi markah, boleh. Kalau dia kata tak boleh bagi markah, maka tak ada markah. Oleh sebab itulah pastikan lengkaplah jawapan tu. Kes yang ini min kes dia, tak boleh dah ditinggalkan. Okey, sebab kalau tak ada yang ni, nanti kes sunnah dengan bid'ah ni tak ada. Tak timbul masalah sunni bid'i, tak timbul masalah kalau tak ada perkataan ini, madkhul biha ni. Okey. Manakala kalau tolak itu bid'i, kes yang pertama ialah zaujah al-madkhulah, az-zaujatu al-madkhulah biha tu fi haid wa nifas. 1. Okey, kedua, fi tuhrin jama'aha fihi. Dia ada au. Kalau dia tu haid dan nifas, okey lah, kan? Kita jelaslah. Tapi kalau dalam keadaan isteri tu tahirah, maksud tahirah tu tidak ada haid dan tidak ada nifas, kita ataupun suami tu ceraikan. Boleh tak boleh? Tengok keadaan. Kalau nak ceraikan dia, ceraikan dengan keadaan dia tidak jima' bini dia tu sebelum cerai. Kalau dia jima' dulu baru cerai, jama'aha fihi, maka menjadilah bid'ah. Okey. Yang ketiganya, lam yatabayyan hamluha. Jadi bini yang dia ceraikan tu dalam keadaan tahir, okeylah, dia tidak jima', tapi masalahnya bini tu mengandung. Kalau mengandung, maka apa? Maka tidak bid'ah lah. Tapi kalau bini dia tu tidak mengandung, dia ceraikan, dan dia ceraikan tu sebelum dia dia ceraikan tu dalam keadaan dia tidak jima' bini dia, maka ketika tu sunnah dia ceraikan ceraikan bini dia tu dalam keadaan suci dan tidak la yujami', dia tidak jima' bini dia, kan? Maka itu sunnah lagi. Tapi kalau dia ceraikan tu, dia jima' dulu, lepas tu dia berceraikan, kan? Dia tak cek pun bini dia tu mengandung atau tak mengandung, kan? Ketika itu bid'ah. Dia jima', lepas tu dia ceraikan, itu bid'ah. Sebab
Mana dia tahu selepas dia jimat tu mengandung kan? Tapi dia dah cerai. Bini dia tu rupanya dia jimat dulu tu mengandung. Ketika tu bidah. Tapi kalau bini dia tu confirm tak mengandung, masalahnya mana dia tahu? Bila dia jimat lepas tu dia cerai, mana dia tahu bini tu mengandung tak mengandung? Sebab itulah makruh ceraikan bini selepas dia jimat. Okey, dikhotiri dia mengandung, sebab dia punya iddah akan sangat lama, 9 bulan selepas dia melahirkan anak. Okey, tidak dipastikan bini itu mengandung. Okey, tapi kalau dia ceraikan bini itu dalam keadaan suci, kerana bini itu mengandung, maka tak ada haid kan, tak ada haid. Jadi dah 3 bulan dia ceraikan bini dia dalam keadaan suci juga, tapi sebelum dia ceraikan dia jimat dulu. Dia jimat lepas tu dia ceraikan. Confirm lah bini itu tak ada haid kan, sebab dia mengandung. Jadi ceraikan bini dalam keadaan mengandung. Sebelum dicerai dia jimat dulu, lepas tu dia ceraikan bini dia dalam keadaan mengandung. Hukumnya harus tidak bid'ah. Sebab dah yatabayyan hamduha. Yang bid'ah tu lam yatabayyan. Okey, mudah-mudahan mudah difahami. Okey, anwa' at-talaq bihasbi imkaniyati ruju' wa adamihi. Iaitulah kesan kan, kesan selepas talak. Jadi jenis talak dari segi kesan selepas talak. Kesan selepas talak ialah boleh rujuk atau tak boleh rujuk. Boleh rujuk ataupun tak boleh rujuk selepas talak. Jadi jenis talak ada yang jenis yang boleh rujuk, ada yang tidak boleh rujuk. Yang boleh rujuk dinamakan raj'i. Raj'i ni boleh rujuk lah. Yang tak boleh rujuk namanya ba'in kan. Ba'in ni berasal daripada perkataan bayin. Berasal daripada perkataan bayin. Bayin. Iaitulah jelas. Jadi yang confirm, pasti, jelas. Jadi talak yang confirm, yang pasti, yang jelas-jelas dah dia tu diceraikan, dah tak ada pertikaian, tak ada nak rujuk lagi, tak ada apa lagi, dah habis dah habis dunia rujuk tu, dah habis. Maka jadilah dia confirm. Okey, jadi itu ba'in. Ba'in artinya confirm, tak ada nak rujuk. Okey, jenis talak selepas jenis talak selepas jatuh talak tu ada 2 jenis. Pertama yang boleh rujuk, kedua yang tak boleh rujuk. Okey, yang boleh rujuk tu raj'i, yang tak boleh rujuk tu nama ba'in, tak boleh rujuk. Yang boleh rujuk tu ada 3 keadaan.
Okey, pertama, bukan ada 3 keadaan, 3 poin. Maksud raja'i itu dia ada 3 poin lah. Pertama, yastati' boleh i'adah dia, i'adah az-zawju, suami i'adah zaujatahu qabla intiha al-iddah. Okey, qabla intiha al-iddah. Okey, jadi ini poin dia. Okey, masih ada yastati' az-zawju i'adah. Tanya ni lah. Ini poin dia, i'adah. Ni i'adatu zaujah, mengembalikan bini dia qabla intihai iddah. Okey, itu hal yang pertama, keadaan yang pertama. Yang kedua, dia 2 kali saja. Ya, takarrar, berulang 2 kali saja. 2 kali talak raja'i ni, talak raja'i 2 kali ulang saja. Ya, takarrar marratain 2 kali. Marratain 2 kali. Marratain 2 kali, 2 kali saja. Okey. Itulah 2 poin yang penting. Marrah salisah, kali ketiga. Marrah ni kali, salisah 3. Maka talak itu, talak yufasilu alaqah nihaiyan. Muktamad. Okey, cerai muktamad, habis, tak boleh rujuk lagi dah. Okey, imkaniyatul rujuknya yajuz rujuk. Okey, ini satu. Biduni, ni penting ni, aqdin jadid. Okey, yang ketiganya qabla. Ada 3, mesti ada 3. Tengok nombor. Pertama yajuz rujuk, kedua biduni aqdin jadid, ketiga qabla intiha, berlalunya iddah, sebelum habis intiha, habis iddah. Okey, bain, confirm. Bain surah, bain kecil. Ada pula bain kecil bagi bain besar. Bain kecil ni tak boleh rujuk, tapi boleh kembali. Macam mana rujuk dengan kembali? Dia ada sedikit perbezaan istilah lah. Dia tak boleh rujuk, tapi boleh kembali. Idza tahat zaujah an iddah. Paling penting poin dia kat sini apa? Bain sughra ni, pertama intahat, habis an iddah. Tu satu, intahat iddah. Ini satu poin. Lam yuraji', 2. Okey, talak al-awwal wa thani, ni 3. Fi talak al-awwal wa thani. Okey, nombor 2, duna thalathi talaqat, sebelum talak 3. Jadi talak 1 dan 2 betul lah ni, sebelum talak 3 kan. Masuk talak 3 duna al-thalith, duna thalathi talaqat, sama lah tu, sebelum talak 3.
Okey. Jadi poin yang paling penting, lam yuraji', suami tidak lam yuraji'. Lam yuraji' ni bila? Apa ni? Hatta intahat al-iddah min talaq al-awwal wa talaq al-thani. Okey. Lam yuraji' min talaq al-awwal wa talaq al-thani. Kan? Talaq awal wa thani. Lam yuraji' min talaq al-awwal wa talaq al-thani. Jadi bila intahat al-iddah maka bain. Okey. Tapi kalau bain tu berlaku pada talak awal dan talak thani, maka talak tu dia makan sughra. Kalau talak itu intihak iddah habis tempoh tu pada talak yang salis, maka bain kubra. Malah talak yang ketiga ni tak payah intihak iddah pun, maka dia memang dah bain kubra dah, bain besar kan. Okey, hukum dia yajuz rujuk'. Okey, dia sebenarnya bukan yajuz rujuk' kat sini, nanti keliru dengan di atas. Keliru kan, keliru. Patutnya tak boleh lah kan. Tapi dari segi bahasa betul lah, dari segi bahasa. Dari segi istilahnya mungkin mengelirukan. Yajuz i'adah mungkin, yajuz i'adah kan. Yajuz rujuk' bi'aqdin jadidin. Okey, ni 1, 2. Okey, ba'da intihak. Ni 3. Mesti 3. Mesti 3 poin dia. Okey. Bain kubra, thalathu talaqat. Okey, bain besar. Apa dia bain besar tu? Mesti 3. 1, 3 lah. 3 talak. Bi kalimatin wahidah, sama ada bi kalimatin satu kali sebut, aku ceraikan kau dengan talak 3, kan, sekali sebut je. Ataupun mutafariqat, dengan kalimah sawa'un kanat talaqat mutafariqat atau ghairu mutafariqat. Sama ada talak itu terpisah-pisah ataupun sekaligus. Ghairu mutafariqat ni selonggok situlah, aku ceraikan kau dengan cara, dengan talak 3. Ni ghairu mutafariqat ni. Jadi yang ini pula, aku ceraikan kau 3 kali kan. Dalam waktu berbeza ke, dalam waktu yang sama ke, itu tak penting. Yang penting 3 kali lafaz. 3 kali lafaz yang terpisah-pisah, maka dikira talak 3 juga. Yang ni satu patah perkataan saja, aku ceraikan kau dengan talak 3 terus kan. Talak 3, maka dikira talak 3 juga. Okey, bila talak 3 tu, maka berlakulah apa dia? Bain kubra. Bain kubra ni terus kita ingat apa? 3 talak. Talak. Thalathu talaqat. Talaqat. Okey. Hukum dia haram. Apa dia? Haram ala zawj ayyuzawwijuha. Dia tak boleh kahwin lagi. Okey, pertama haram
kedua ayu zawjiha, haram ala zawj, haram ala zawj. Yang kedua ayu zawjiha, kahwin bini dia haram, hatta tankiha zawjan ghairahu, sehinggalah bini itu kahwin lain, kahwin yang betul lah, bukan kahwin muta'ah, kahwin betul, kahwin lain. Kemudian laki baru dia tu ceraikan dia balik, barulah laki lama boleh kahwin balik dengan bini lama dia. Okey, jadi ada 3 poin, 3 poin, semuanya 3 poin. Yang di atas ni 3 poin, yang di bawah ni 3 poin, yang talak raj'i 3 poin, talak bain sughra 3 poin, dan talak bain kubra pun 3 poin juga. Okey. Hikmah masyru'iyyati talak. Jadi hikmah dalam fiqh berarti tujuan talak ini disyariatkan. Pertama, at-takhallus, jalan keluar kan, zaujain, untuk jalan keluar kepada suami isteri, min hayatin muqallaqah, kehidupan yang muqallaq, yang sempit, yang tegang, yang bergaduh kan, kehidupan yang sentiasa bergaduh kan, yang gawat. Tujuan talak lagi yang kedua ialah wasilah lil qada' ala al mafasid, untuk menyelesaikan, qada' ni menyelesaikan kefasadan, kerosakan, keburukan baina zaujaini, dalam rumah tangga kan. Jadi untuk jalan penyelesaiannya, kalau disebati tak ada jalan lain melainkan dengannya perceraian, maka itulah jalan dia yang terbaik. Okey, untuk menyelesaikan, keduanya untuk mentakhallus, menyelesaikan jugalah, menyelesaikan keburukan yang berlaku dalam rumah tangga mereka berdua. Okey. Tujuan disyariatkan talak ini juga untuk li salah az-zawjain, untuk kebaikan suami isteri itu juga fil mustaqbal, lebih baiklah cerai daripada hidup dalam keadaan macam neraka. Li salah, maka lebih baik untuk demi masa depan masing-masing. Keempatnya disyariatkan talak itu bertujuan untuk sebagai ubat, untuk wada'ir radi, membuang keburukan yang menimpa suatu keluarga kan, daripada anak dia hanya tengok bapa dia bercerai, bapa dia dengan mak dia berperang hari-hari, lama-lama anak itu stres dan lahirlah generasi yang teruk lah, yang rosak, yang pandainya bergaduh, berpecah belah, murung, berpenyakit, penyakit jiwa dan sebagainya. Jadi daripada generasi akan datang lahir dalam keadaan yang teruk, anak-anak semuanya terbiar, merempat, akhlaknya pun tak terjaga, tak terdidik, lebih baik cerai, maka anak tu bolehlah diurus oleh orang lain, ataupun oleh mak bapak dia yang telah bercerai tadi, maka lebih sempurna lagi lah pengurusan. Tujuan yang kelima ialah jalan keluar, makhraj li halli uqdati zawaj, jalan keluar untuk menyelesaikan, untuk meleraikan ikatan perkahwinan, jalan keluar. Kalau tidak, macam sebahagian agama yang lain, bila dah cerai, bila dah kahwin tak boleh cerai dah. Sedangkan macam-macam masalah boleh saja berlaku dalam alam rumah tangga,
Tapi Islam dia meletakkan satu jalan penyelesaiannya, boleh cerai. Dah tak rasa tak boleh pergi lagi dalam rumah tangga tu, maka ada jalan, iaitulah jalan keluarnya cerai, talaq. Wallahu ta'ala alam.